Terima kasih Aisyah di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tidak menolak kemungkinan lebih ramai pegawai agensi penguatkuasaan maritim Malaysia dipanggil untuk membantu siasatan berhubung dakwaan pendelakuan rasuah sehingga menyebabkan bot-bot nelayan asing memasuki perairan Sabah. Sambil mengesahkan 3 pegawai maritim Malaysia Sabah ditahan reman 5 hari bermula semalam, Pengarah SPRM Negeri Datuk Sazali Salbi berkata, siasatan kes bawah Seksyen 17-A Akta SPRM 2009 itu baru saja dimulakan. Ianya juga melibatkan saksi-saksi yang perlu kami rakam percakapan daripada negeri Sarawak, Miri Sarawak. Ya, it's related to one case in Sarawak lah. So kita tahan di sini dan di Miri pun kita ada menahan 3 orang. Beliau ditemui media selepas menyaksikan ikrar bebas rasuah IBR Jabatan Tanah dan Ukur JTU di Kota Kinabalu. Sementara itu, Pengarah JTU Sabah, Datuk Haji Safar Untong, mengingatkan warga jabatan itu agar menjauhi amalan berunsurkan rasuah yang bukan sahaja boleh menjejaskan imej diri tetapi juga kredibiliti jabatan. Dalam majlis ini juga, kita juga meminta ke semua kaki tangan yang hadir di Dewan ini turut menandatangani ikrar tersebut pada hari ini. Dan yang selebihnya itu nanti barulah kita akan bergerak ke daerah-daerah dan mereka akan berikrar di hadapan saya. Hampir 500 daripada lebih 1,400 warga JTU Sabah menghadiri majlis ini yang menyaksikan JTU sebagai jabatan ke-67 di negeri ini yang menandatangani IBR. Sabah khususnya Kementerian Pertanian dan Industri Makanan KPIM Negeri berharap akan menerima lebih banyak agihan menerusi peruntukan besar RM6.5 bilion bagi sektor pertanian dalam bajet 2018. Sehubungan itu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Yahya Hussein menggesa setiap jabatan dan agensi bawah KPIM berusaha memanfaat peruntukan yang disediakan kerajaan untuk membantu lebih ramai petani, peternak dan nelayan di negeri ini. Datuk Yahya yang juga Menteri Pertanian dan Industri Makanan turut menyarankan semua jabatan dan agensi bawah KPIM untuk mempertingkat produktiviti selain mengekalkan prestasi pengurusan keuangan cemerlang sekaligus meningkatkan imej jabatan dan agensi masing-masing. Baru-baru ini Jabatan Perkhidmatan Haiwan dan Perusahaan Ternak, Jabatan Pertanian dan Jabatan Pengairan dan Saliran menerima penarafan 5 bintang bagi pengurusan keuangan cemerlang daripada Jabatan Audit Negara. Datuk Yahya berucap demikian sempena Majlis Apresiasi Hari Peladang Penternak dan Nelayan Sabah HPPNS 2017 di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, beliau turut mengucapkan tahniah kepada semua pihak terlibat dalam menjayakan penganjuran HPPNS 2017 yang julung kali diadakan di kawasan luar bandar iaitu daerah Tuaran September lalu. Usaha tersebut selaras saranan Ketua Menteri Tan Sri Musa Haji Aman untuk berkongsi kemeriahan sekaligus menggalakkan lebih ramai rakyat luar bandar di negeri menceburi bidang pertanian. Setiap agensi kerajaan disaran mengkaji penggunaan enakmen aktiviti kerajaan elektronik dalam semua urusan atau transaksi elektronik yang dilaksanakan. Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat Datuk Seringan Gubat berkata, penggunaan enakmen itu akan memenuhi keperluan ekonomi digital di negeri ini. Menurut Datuk Seringan, Sabah berpotensi besar untuk berkembang maju dalam ekonomi digital berikutan kedudukan strategik dan kepelbagaian sumber. Justru penggunaan enakmen aktiviti kerajaan elektronik akan memudahkan semua inisiatif elektronik dan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan sekaligus meyakinkan masyarakat terhadap perubahan ekosistem ekonomi digital. Beliau berucap merasmikan seminar ICT bertemakan memperkasa ekonomi digital Sabah di Kota Kinabalu. Datuk Seringan berkata kementerian akan terus memastikan pembangunan teknologi maklumat di negeri ini dilaksana secara inklusif untuk menghapus jurang digital sedia ada. Ini termasuk memastikan masyarakat luar bandar mendapat kemudahan internet agar memanfaatkan ekonomi digital. Pada masa sama, beliau berharap usaha-usaha seperti Sistem Kabel Rakyat Satu Malaysia, Pusat Internet Satu Malaysia, Pusat Transformasi Luar Bandar RTC dan Pusat e-Desa dapat mengurangkan jurang digital tersebut.
Para graduan pendakwah yang bakal berdepan masyarakat luar disaran mengambil pendekatan wasatiyah atau bersederhana bertepatan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ketua Menteri Tan Sri Musa Haji Aman berkata graduan pendakwah perlu bijak meraikan kepelbagaian agama dan etnik di negeri ini agar tidak berlaku salah faham sehingga lahirnya golongan ekstremis agama seperti Daesh. Menurut Tan Sri Musa, syariat dan syiar Islam ini perlu disebar dengan penuh kasih sayang agar dapat diterima secara terbuka sekaligus melerai salah faham terhadap agama Islam. Beliau menyatakan perkara ini dalam ucapan perasmian Convocation Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah IPDAS Keningau kali ke-13 di Keningau. Teks ucapan beliau dibacakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif. Terima kasih kepada tenaga pengajar IPDAS lah yang banyak mencurahkan ilmu, berkongsi ilmu, mendidik semuanya. Alhamdulillah, saya bersyukur dapat anugerah ni. InsyaAllah perancangan saya lebih kepada memberi khidmat kepada masyarakat, khususnya kanak-kanak yang di bawah berumur 12 tahun supaya mereka boleh membaca Al-Quran dengan baik dan menulis serta membaca jawi dengan lebih baik. Semua ini adalah atas dorongan dan didikan daripada pensyarah-pensyarah di sini dan juga pengajar-pengajar di sini dan ayahanda sendirilah, iaitu Ustaz Nur Jili, dan mereka telah memberi tunjuk ajar kepada saya lah. Dalam majlis ini, seramai 216 graduan pendakwah di IPDAS Keningau masing-masing menerima sijil tamat pengajian Islam dan dakwah. Australia berharap hubungan dua hala dengan Malaysia khususnya Sabah terus kekal menerusi jalinan kerjasama dalam pelbagai bidang terutama pelancongan. Pesuruh Jaya Tinggi Australia ke Malaysia Rod Smith menyatakan harapan itu ketika melakukan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Dalam kunjungan sejam ini, Rod turut memuji inisiatif berterusan kerajaan dalam memelihara sejarah mahupun kesan-kesan tinggalan artifak dan dokumen selain penempatan tahanan perang. Ini termasuk taman-taman peringatan di Sandakan dan Ranau yang menyemadikan ribuan tahanan perang dari Australia dan British yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua. Kunjungan terhadap Yang di-Pertua Negeri bertujuan memaklumkan tentang perkhidmatan Rod sebagai Pesuruh Jaya Tinggi Australia ke Malaysia sejak 2014 yang akan tamat Januari tahun depan. Program-program berpaksikan rakyat seperti program Jalinan Kasih Yayasan Sabah wajar diteruskan kerana terbukti berkesan terhadap peningkatan kualiti kehidupan rakyat. Pembantu Menteri Keuangan Negeri Datuk Ramli Marhaban berkata program seumpama turut memperlihatkan kesungguhan kerajaan membela nasib rakyat. Menurut Datuk Ramli, program Jalinan Kasih Yayasan Sabah turut menterjemahkan keprihatinan kerajaan dalam membangunkan rakyat di negeri ini selaras matlamat penubuhan yayasan itu sejak 51 tahun lalu, iaitu memberi penekanan terhadap kemajuan pendidikan, mengurangkan kemiskinan dan melaksanakan aktiviti amal dan kebajikan. Jutaan terima kasih atas budi baik Yayasan Sabah. Dan Yayasan Sabah sebelum ini dan selama ini memang sentiasa bersama rakyat dan negeri Sabah. Inilah bukti keprihatinan Yayasan Sabah. Juga Yayasan Sabah adalah teramat dekat, bukan teramat dekat dengan kerajaan negeri. Datuk Ramli yang juga adun Bugaya bercakap kepada pemberita RTM selepas merasmikan program Jalinan Kasih Yayasan Sabah dan penyampaian skim bantuan khas kepada penduduk di kawasan Dun Bugaya di Sempurna. Sementara itu, pengurus Yayasan Sabah Zon Pantai Timur Selatan, Nur Haji Jahmat Tusin berkata program ini merupakan antara pendekatan kerajaan membangunkan penduduk negeri ini dalam pelbagai sektor termasuk pendidikan, sosial, komersial dan industri. Membina rumah-rumah rakyat, baik pulih rumah rakyat, membina keperluan awam, infrastruktur keperluan awam, dan selebihnya adalah kursus-kursus keusahawan di mana Yayasan Sabah membantu terutama sekali suri rumah ataupun belia-belia untuk diberi kemahiran. Dalam majlis ini, seramai 360 penduduk kawasan Dun Bugaya menerima skim bantuan khas daripada Yayasan Sabah.
Kementerian Pertahanan menetapkan 5 teras utama hala tujunya iaitu kesiagaan, keselamatan, kebajikan diplomasi pertahanan dan PLKN 2.0. Panglima Brigad Kelima Infanteri Malaysia, Brigadier Jeneral Datuk Pahlawan Haji Muhammad Anwar Jaluddin berkata, 5 teras tersebut penting untuk mendepani pelbagai cabaran masa depan. Cabaran itu termasuk faktor urbanisasi, penduduk semakin berusia, kekurangan sumber, anjakan geopolitik, revolusi teknologi dan perubahan masyarakat. Brigadier Jeneral Datuk Pahlawan Haji Muhammad Anwar berucap demikian dalam program Transformasi Nasional 2050 Defence TN50D di Kem Lokawi, Kota Kinabalu. Turut hadir Panglima Markas Angkatan Petugas 450 Major Jeneral Datuk Zulkapri Rahmat. TN50D merupakan antara platform bagi anggota pertahanan menyuarakan aspirasi mengenai masa depan pertahanan negara. Antara aspirasi yang dikongsikan dalam program ini ialah peningkatan aset dan kelengkapan senjata, pemerkasaan kebajikan anggota dan veteran serta melengkapkan diri dengan pendidikan lebih tinggi. Seramai 500 pegawai dan anggota pertahanan menyertai program ini. Usaha memartabat budaya suku kaum di negeri ini perlu diperluas dan dipelbagaikan seiring perkembangan semasa. Ahli Parlimen Tenom Datuk Raimi Unggi berkata, inisiatif itu penting untuk memastikan generasi muda dapat mewarisi kepelbagaian budaya di negeri ini. Menurut Datuk Raimi, kelebihan Sabah yang kaya dengan adat dan budaya pelbagai suku kaum perlu diketengahkan sebagai satu daya tarikan pelancong yang mampu meningkatkan ekonomi penduduk setempat. Sehubungan itu, beliau mahu ketua-ketua adat setiap kaum di negeri ini bersatu dan melihat kepentingan adat dan budaya semua suku kaum demi generasi akan datang. Selain itu, katanya penganjuran pertandingan tarian budaya juga antara usaha yang boleh menarik minat golongan muda terhadap keunikan budaya etnik. Datuk Raimi berucap merasmikan penutupan bengkel tarian, muzik dan masakan makanan tradisi suku kaum Murut anjuran Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah LKNS dan Pejabat Perhubungan Parlimen Tenom di Pusat Kebudayaan Murut Sabah Tenom. Seramai 100 peserta terdiri daripada warga pendidik, pelajar dan masyarakat setempat menyertai bengkel 2 hari ini. Seterusnya kita ikuti acara-acara yang berlangsung di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 8.40 pagi ini akan berlangsung majlis ceramah Nature Conservancy di Dewan Auditorium Perpustakaan Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu. Sementara itu, pada pukul 9.30 pagi, majlis graduasi Tadika Jahins Peringkat Negeri Sabah 2017 akan diadakan di Dewan Seadah Wisma Muiz, Kota Kinabalu. Dan akhir sekali pada 2 petang akan diadakan lawatan ke Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM Tawau. Baiklah, saudara, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kita kembali kepada Aisyah di Angkasa Puri. Silakan.